Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratun Yusuf ayat 19 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Sadaqallahu alazim. Dan semasa Yusuf dalam pergi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahlu perniagaan yang sedang dalam perjalanan.
Lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Setelah sampainya ke pergi itu, ia pun menghulurkan timbanya. Dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru, "Hei, ini sesungguhnya menggembirakan. Ini seorang budak lelaki yang cantik parasnya." Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudaranya pun datang serta mereka menyembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijadikan barang perniagaan. Dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjualnya dengan harga yang murah, beberapa dirham sahaja bilangannya. Dan mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargainya. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, berkatalah orang Mesir yang membeli Yusuf kepada isterinya, "Berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak." Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir, untuk dihormati serta disayangi. Dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian dari ilmu ta'bir mimpi. Dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tatkala Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Wah. และคณะเดินทางได้มาถึงแล้วพวกเขาได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อเขาได้ยอมทำของเขาลงไปในบ่อเขากล่าวว่าพวกเขาดีจริงๆนี่มันเด็กนี่และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้าแต่พระทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ถูกนับได้ไม่แพงนักโดยที่พวกเขาเป็นผู้มากน้อยและผู้ที่ซื้อเขามาจากอียิปต์กล่าวกับภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสมบางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างหรือรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดินและเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝันและอัลเลาะห์ทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขายูซุฟบรรลุวัยหนุ่มชราเราได้ให้ความสุขุมรอบคอบและวิชาการแก่เขาเช่นนั้นแหละเราตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitan. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am. وكفى بهما من النعم. الحمد لله بنعمة القرآن فبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillah, syukru lillah. Alhamdulillah, apa keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf. Mulai daripada ayat 19 sampai kepada ayat 22, yang mana kita dapat membaca, mendengar, disertai tadabbur iman dan amal di hadapan Allah yang Maha mengetahui melihat apa saja gerak gigi kita dan tingkah laku kita, yang sentiasa bersama kita di mana saja kita berada, yang akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar, banyak mulianya, indahnya. Sawabun azimun wa ajrun kathirun wa huwa ahsanu indallahi thawaba. Ialah Allah yang senantiasa memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan supaya kami dapat melawan nafsu ammarah, dapat mengatasi nafsu jahat dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ni adalah menjadi musuh yang disetu, yang sentiasa duk mengkhianah, duk menipu, duk waswas, duk ganggu, duk menyeleweng kami kepada jalan as-siratal mustaqim untuk nak menuju kepada syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat Kamu, rahmat Kamu, hidayah Kamu, cahaya Kamu setiap pagi selepas solat subahi secara berjamaah di masjid, serta beri kesihatan, sembuhan, sekatan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kemarin kita dapat tahu kisah Nabi Yusuf beberapa ayat lepas mari dah, iaitu lebih kurang 18 ayat. Itu adalah kisah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ya Allah Subhanahu wa taala ada cerita dalam Quran. Dan ini adalah kisah yang benar, sadaqallahul azim, benarlah daripada Allah. Bukan kisah cerita dongeng yang tidak ada asas, tak tahu main mana dak. Itulah dia ayat Allah Subhanahu wa taala yang cerita dalam Quran dia kepada hamba untuk tadabbur dan membaca dia serta ambil perhatian serta beramal dia juga, berilmu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saudara dia sebelah orang itu buat mari cari ayah dia dengan darah bahaun. Dan darah yang mereka itu semula seekor binatang kambing, maka ambil darah tu lah diresek di atas baju Yusuf. Maka bawa pergi pada ayah dia nak menandakan kata Yusuf sudah pun dimakan oleh mapa atau anjing serigala. Tapi ayah dia tak percaya, kerana tidak ada bukti tanda-tanda yang sebenar kata Yusuf tu sudah pun dimakan oleh anjing serigala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ayah dia pun kata fasabrun jamil, sabar itulah damalah bagi aku, dan kami akan terserah urusan dia bagi tahu gapo supaya tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah akan menolong, Allah lah akan membantu mengenai apa yang kamu katakan itu. Daripada situlah wajaat sayyaratun, Yusuf duduk dalam kelaga lah, atau 3 hari 3 malam duduk dalam kelaga, makan gapo wallahu alam. Itulah hidup dunia yang panggil. Datang orang perniagaan, saya hari mana tahu orang berniaga nak kakai ruangnya yang ramai lah bersama dengan binatang-binatang, unta dan sebagainya, bersama dengan dia tu. Dah datang, lepas tu fa'arsalu waridahum, hatta orang supaya pergi cari kelaga untuk ambil air.
Bila siapa di kelaga fa adala dalwah, dia pun hala timur. Tali ikat timur tu hala masuk ke dalam lubang kelaga, muka kelaga. Fa adala dalwah. Hala timur masuk dalam kelaga dah. Masya-Allah, akak nak itu rasa berat. Rasa berat sebab Yusuf gantung di timur tu dah. Alhamdulillah. Inilah dipanggil kekuasaan Allah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala duduk jaga, duduk urus, duduk segala-gala kepada hamba Dia, lebih lagi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hala timur, tiba-tiba buat akik berasa berat. Akik naik tu. Oh la ya busyra. Oleh akik timur tu kata, ini adalah berita gembira, molek comelnya. Haza gulam. Allah, ini adalah budak comel ni. Main mana ni? Subhanallah, akik tengok saya budak kecil. Dah umur 10 tahun. Duk gantung di atas timur, akak naik ke dalam kelaga. Subhanallahal-azim. Seolah kata Yusuf ni selamatlah, Tuhan jaga dia. Itulah nak yang kata hidup dunia. Kena duduk cuba kena duduk ujian daripada Allah. Susah dah pun selamat oleh Tuhan pula. Selamat Tuhan akik naik. Ada dimati dak lah. Tapi walaupun selamat apa, dia kena uji situ, tu dunia yang panggil. Kalau ibarat itu yang kata kak, sebab pada ni Yusuf banyak lagi kena uji. Sebab itu kata, lepas selamat daripada mulut buaya, maka pergi telai pula, jumpa pula mulut rimah, gitu kata dah. Lari buaya, temu rimah. Itulah dunia hidup kita. Duk dengan ujian kita hari-hari ni. Cuma kita selamat tak selamat, berjaya tak berjaya, benar ke tak benar, ke Allah kita dalam ujian hari-hari hidup kita. Aku tu kita hidup hari-hari. Khabar tak khabar, sedar atau tak sedar. Katalah qala ya busyra hadza gulam, ini adalah budak ni comelnya. Wa asarruhu bidha'ah. Keliling-keliling itu ada adik-beradik dia. Duk nanti tengok. Orang nampak akak Yusuf naik ke atas ke darat tu. Akak mari adik-beradik dia. Wa asarruhu bidha'ah. Jadi makna kata mari nak jual beli lah. Mari duk mengaku kata ini bagi dia ni. Bagi dia. Bagi dia main mana tak dalam kelaga. Tapi main mengaku kata ni adalah bagi dia. Dan dia tak royak kata Yusuf ni adalah adik dia. Itu juga sebab perkali dia royak. Kata adik dia, bila dia peniaga tu tak akan belilah bagi ni. Cuma buat semai-semai gitu, kata ni adalah bagi dia, tak mengaku kata adik dia. Dan Yusuf sendiri pun seorang kata tak agak dia, 3 hari tak makan gapo mumar, lemak dah. Atau ada tafsir kata Yusuf pun tak berani nak royak kata ni adalah habis dia. Kalau royak atas habis dia, dia orang peniaga tu tak beli juga. Bahawa tak beli pak, dia ke obey dia pula, gapo nak jadi Yusuf. Maka khajong, tibuk katak, bunuh pula. Betullah Yusuf pun senyap ada kata gapo. Janganlah rela dia, diri dia, buatlah lagu mana supaya orang menega ni ambil dia pergi tubik keluar tubik daripada rumah ahli keluarga dia. Tujuannya bagi selamat dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Lepas tu asarruhu bidha'ah, jual dengan harga murah-murah gitu, nak lepas-lepas. Nak lepas kata Yusuf ni tak akan kelik dah masuk ke dalam keluarga dia semula. Kok dia duk nak tok sewi ada Yusuf tu. Gilah mana-mana pun. Jual dah dengan harga murah-murah. Allahu alimun bima ya'malun, dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Lalu itulah wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah, dan setelah berlaku perundingan kecek kira mari lah. Maka jual dengan harga murah.
Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Tidak ada nilai sekian lah Yusuf bagi dia. Sebab Jibril nak pergi lebih daripada ahli keluarga dia. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargai. Dan Yusuf tidak ada mikir bagi dia. Dibeli oleh Pak menega tu pergi ke Mesir. Jadi hamba lah ni. Jadi barang yang main dulu orang setengah barang juga beli gitu. Yang main dulu. Nah. Pergi bawa sampai Mesir Pak. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, berkatalah orang Mesir yang membeli Yusuf kepada istrinya, min misrarin imraatihi, beli Yusuf orang Mesir itu. Tak kalau fak niaga ambil daripada kelaga beli sini dah, pergi Mesir jual pula sekali lagi kepada orang Mesir. Di sini adalah muteri orang yang pasanya ni. Muteri orang ada harta duit pitih orang kaya lah. Dan dia jual Yusuf dengan harga mahal dia jual. Oh, kalau niaga orang kata beli 10 kok jual 1 juta. Tabak. Dah, perlu sebab Yusuf adalah budak yang comel jangok, terkenal dengan comel jangok Yusuf. Jadi dia jual dengan harga yang mahal. Kalau orang biasa tak kuasa nak beli, dia hanya boleh beli orang ada duit. Lepas beli di sini siapa? Menteri Kan Klang di negeri Mesir pada masa itu. Ratu Menteri Klang. Orang kaya beli. Allahu Akbar. Setelah dia beli dah tu, maka dia klik kepada isteri dia. Ahli imraatihi, kepada isteri dia. Sehingga isteri dia sini nama apa? Terkenal dengan ahli jarah, Zulaikha. Kata setengah nama Ra'in, 2 nama dia. Tapi terkenal dengan ahli jarah, Zulaikha. Orang yang beli itu siapa? Menteri nama Aziz. Nama Aziz, isteri nama Zulaikha. Bawa molek 2 orang ni tak ada anak. Tak ada anak 2 orang ni. Duk lama mana tak ada boleh anak. Sehingga kata tak boleh anak dan 2 orang ni tak pernah orang panggil gapo hidup secara bersetubuh di antara suami isteri. Tak pasal ada. Allahu a'lam. Sebab itulah tidak boleh anak. Bawa molek dah. Duk dengan lama tidak ada anak, boleh budak ya comel jangok pula dah tu. Maka katalah abang dia kepada isteri dia, akrimi mathwahu. Cara moleklah, belum moleklah, pero molek, wi mulia molek dia. Allahu akbar. Moga-moga budak ni asa an yanfa'ana, akan dapat memberi faedah kepada kita dalam hidup hari kita dan selepas daripada ni. Memang Yusuf akan beri manfaat banyak, faedah banyak pada ahli keluarga. Kata abang dia tu kepada adik dia, semoga budak ni akan memberi faedah pada kita, atau natakhizahu walada, atau kita ambil dia buat adik anak akak, luk buntam. Tengok dia buat adik anak kita. Subhanallah. Duk dengan ayah Hu'asa, Nabi Yaqub. Tahu demo dalam keraga. Beli pula, ambil pula yang kedua orang penega tu. Ayah yang kedua pula, seolah kata Yusuf. 2 kali ayah dah. Dijual pula dah. Sebelum riwayat tu duk perak dah. Ayah yang kedua tu pun sangat sayang kepada Yusuf. Bela jaga perak dengan sungguh-sungguh. Saya tapi jual. Paksa nak jual. Bawa jual pak, beli pada menteri pula dah. Pak yang ketiga pula dah milik cara Nabi Yusuf. Dan kata pak yang ketiga ni sangat-sangat saya lebih daripada pak yang kedua jual dia lagi. Oh Yusuf orang jangan. Parah dia comel, molek terkenal dengan seorang Nabi yang parah rupa jangok comel dia. Nanti kita dengar sejarah dia. Menyebab comel jangok dia tu berlaku fitnah pula selepas daripada tu. Subhanallah. Agak kata budak ni akan beri faedah pada kita, manfaat pada hidup kita dan kita ambil dia akak sebagai anak pera kita. Au natakhizahu walada, kata.
Daripada situlah wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Dari demikian cara kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi, di muka bumi itu Mesir. Oh, situlah Yusuf menjadi seorang yang tegak tetap duduk di atas bumi Mesir itu pada masa tu ketika itu. Duduk dengan mewah, duduk dengan biasanya ni. Pendirian yang teguhlah. Makkanna fil ardi li Yusuf fil ardi. Dan Tuhan juga kata wa nu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan untuk kami mengajarkan kepadanya sebahagian dari ilmu ta'bir mimpi. Yusuf akan pandai ilmu tamnaifan. Selepas dia duduk leguk sikit lagi dia boleh ta'bir, masa dia duduk leguk isak gapo nak jadi. Dan dia kata wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Ghalibun ala amri, sungguh Tuhan ni. Nah, daripada adik-beradik dia tu nak bunuh, tak dalam keluarga cuma tak sewa hidup, tapi Tuhan boleh mengatasi segala urusan yang diatur oleh manusia. Ghalibun, dapat mengalah. Nah, cara-cara yang tak molek yang disusun oleh manusia tu, Tuhan boleh buat yang dekat lain pula. Kuasa daripada nak bunuh dengan siapa Yusuf, jadi orang kedebel makan fil ardi. Subhanallah. Dan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masa depan gapo nak jadi, baik mana akan jadi, semua itulah kita tak tahu, kita tak mengetahui apa saja daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan walamma balagha asyuddahu, dan tatkala Yusuf sampai perekat umurnya yang sempurna kekuatannya. Allah, balagha asyuddahu ni siapa umur dia kata sini daripada umur 11, 12, 10 tahun sehingga ulama kata tu kena jual kan. Zulaikha duk pera dengan Aziz Materi ni dengan siapa umur dia 33 tahun. Berapa tahun duduk dengan Materi ni? Berapa tahun? 12. Kira 12 mudah-mudah. Sampai 32. Di mana 20 tahun dah? Allah, 20 tahun. Kata Ibnu Abbas. Dan kata setengah sampai 40 tahun. Tambah lagi. 8 tahun. Di mana? 28 tahun. Duduk dengan seni, duduk dengan orang kaya, duduk dengan orang kedebel, duduk dengan orang yang tak ada anak pula dah. Ambil dia awak jadi anak. Cuba kita mikir. Seni makanna li Yusuf fil ardi. Subhanallah. Tapi cuba kita mikir. Walaupun duduk seni, walaupun duduk dengan orang kaya, duduk dengan orang kedebel, kita walaupun duduk rumah robek-robek dangan-dangan sekalipun, dia tak lepas dengan rumah kita juga. Dia ingat Yusuf pada keluarga dia. Tapi ingat sekalipun pun, kerana dia mari jual demo, beli demo tu, masa dia hala-hala tak tahu kat mana, nak klik lagu mana tak kerti dah. Mana tempat ayah dia duduk, sebab umur 10 tahun dia buat demo. Tapi ayat tu gitulah. Walamma bala asyuddahu, lebih kurang 20 tahun lebih. Tuhan pun atainahu hukman wa ilman, dan Allah Subhanahu wa taala pun ilmu. Hukman sini ilmu kenabian dia, ilmu kerasul dia. Hukman ni orang nak hukum halal haram tak leh, mereka kena jadi nabi ya. Sebab itulah panggil ilmu hukman, ilmu kenabian dia. Kenabian dia tu boleh hukum hak ni halal, boleh hukum kata hak ni haram, mai daripada Allah, hanya nabi ya. Apa tu? Dan wa ilman, ilmu apa? Ilmu agama. Kepada dia tu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nak islahlah dengan ilmu kenabian dia tu termasuk dengan ilmu agama. Subhanallah. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan dia. Demikian itulah Allah SWT balas kepada orang yang molek. Yusuf adalah seorang yang molek, seorang yang berjuruh, seorang yang tidak ada benar
tak molek gapo kepada dia walaupun sedikit pun. Ia harus buat tabaik dia, iaitu ahli keluarga dia, adik-beradik dia tu lah. Maka dengan melalui molek jubuh perangai baik dia ni Tuhan akan selamat, Tuhan akan jaga dia. Ni mungkin juga kita orang beriman, insya-Allah taala kalau kita berjubuh, kalau kita duduk dengan molek, dengan kata Tuhan, maka Tuhan akan selamat kita daripada segala-gala apa saja perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kisah Nabi Yusuf cerita dalam surah dia ni dah. Itulah saja insya-Allah, samakan lagi esok nanti betul daripada Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah.